Ah, yes. Okey. Baik. So, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey. Kadang-kadang kita fikirkan, cikgu, okey, tak boleh ke kita ni berniaga seorang-seorang? Tak perlulah nak join APEC ke, ASEAN ke, ataupun kita nak join IMTGT ke. Kita tak perlu join semua tu lah. Kita buat seorang-seorang, tak boleh ke, cikgu? Okey. Baik. Sebenarnya, okey, untuk pengetahuan kamu, okey, inilah teknik perniagaan yang digunakan di seluruh dunia. Dan teknik ni, kalau kita lihat, banyak diguna pakai di shopping mall. Kamu perasan tak? Kalau kamu pergi ke kawasan shopping mall, kadang-kadang ada kawasan digital mall. Di mana kat situ, punyalah banyak kedai jual telefon, okey, jual handphone, jual tablet, jual PC, jual laptop, kan? Tapi di satu tempat aja. Satu tempat aja. Kan? Jadi kita fikir kan, dia orang ni tak bergaduh ke? Tak bergaduh ke sesama dia orang? Kan? Sebab kan elok kalau dia seorang je berniaga situ, jadi semua orang tumpu pada dia kan. Dan dia untung banyak kan. Selalunya kita fikir macam tu. Tapi pemikiran sebegitu adalah sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab kalau banyak-banyak jual di satu tempat, bermakna akan memberi kelebihan kepada para pelanggan. Sebab dia datang, dia akan ada banyak pilihan. Jadi nasiblah kepada kedai mana yang dia pergi. Tetapi orang akan mewar-warkan bahawa tempat tu bagus, banyak pilihan, kedai pun banyak. Kat situ nak apa semua ada. Kan bagus. Jadi semua orang tertumpu di situ kerana apa? Banyak peniaga kat situ. Dan kalau kamu tengok, dia bekerja sama. Mereka bekerja sama. Kalau mereka katakan orang tu datang, contoh macam kamu datang pergi ke kedai itu, kemudian dia kata, "Encik, ada tak jual Oppo?" Oppo ada. Nak Oppo yang mana Oppo A52 lah macam tu. Okey, sekejap. Dia akan call kawan dia. Ada tak Oppo ni? Ada sekejap. Dia pergi, sebenarnya dia pergi mana? Dia pergi kedai kawan dia, dia ambil daripada kedai kawan dia dan dia jual pada kamu. Padahal kedai kawan dia sebelah-sebelah je. Dia jual pada kamu. Kemudian bila kamu dah bayar, dia akan ambil bayaran itu, dia bayar pada kawan dia. Dia akan ada sedikit keuntungan, kawan dia pun ada sedikit keuntungan. Nampak tak? Kerja sama. Tidak ada bermusuh. Itu yang korang biasa tak perasan. Sebenarnya itu taktik dia. Sebab tu kalau kamu pergi kedai phone, untuk orang tak ada duit. Okey. Sebab apa? Itu kerjasama. Di mana bagi mereka kan, yang penting, sebab itu kalau kamu pergi kedai-kedai macam tu, kamu sebut je apa model, biasanya dia kata, dia takkan ada, tak adalah. Dia takkan cakap tak ada. Dia mesti kata, ada. Nak apa? iPhone? Ada. Kamu tanya, mesti ada. Sebab apa? Dia ada kawan-kawan lain yang akan backup dia. Kalau dia kat sini tak ada pun kat sini. Ada. Kita ada simpan. Padahal dia pergi kedai kawan dia, ambil dan bayarkan. Nampak tak? Itu teknik perniagaan dia, itu kerja sama. Berbeza dengan orang Melayu. Kadang orang Melayu ni berniaga nasi lemak sebelah-sebelah pun sebelah-sebelah pun bergaduh. Kan, pergilah jauh-jauh, pergilah berniaga tempat lain, jangan kacau perniagaan aku. Apalah macam tu. Kan? Sepatutnya berniaga rapat-rapat situ, semua orang tahu, kat situ tempat jual nasi lemak, macam-macam nasi lemak kau ada. Ada kedai tu jual nasi lemak ni, ada kedai tu jual nasi lemak ni. Kan bagus macam tu. Kan? Jadi di sini kalau kita lihat, kita tak perlu bersaing, tapi kita bekerja sama. Okey. Baik, ada yang kata, tapi saya selalu tanya, tiba-tiba dia cakap tak ada stok. Kalau dia tak ada stok, bermakna tempat lain pun tak ada stok. Kalau dia tak ada stok, maknanya tempat lain pun tak ada stok. Itu selalu yang berlaku. Okey, pergi McDonald lah. McDonald ada jual nasi lemak ke, Davian? McDonald ada jual nasi lemak? Ada kan? Nasi lemak lauk ayam tu kan? Ada lah. Kan? Ada. Jangan cakap lapar ni. Okey, baik. Baik. Yes, sambal tak sedap. Okey.
Baik, kita lihat kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Apa pentingnya kerjasama ekonomi antarabangsa ini? Sebenarnya ada lebih kurang 6 kepentingan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini iaitu untuk menggalakkan pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi ni macam mana cikgu? Bayangkanlah kalau kita bekerjasama dengan Jepun. Teknologi Jepun akan dibawa masuk ke sini. Itu nama pemindahan teknologi. Jadi teknologi Jepun akan dibawa masuk ke sini. Jadi itu dikatakan pemindahan teknologi daripada Jepun sampai ke Malaysia. Apa je teknologi dia? Kamu nak tahu tak? Sebenarnya di Jepun, okey, dia punya barang ciptaan dia banyak gila kot. Dia sampai cipta apa tahu? Alat untuk, sebab dia orang sana pakai bergerak pakai komputer tau. Pakai train. Okey, jadi dia orang banyak pakai train. Jadi kadang-kadang train tu bergerak lama, dia orang sampai tertidur. Dia orang sampai cipta alat untuk gantungkan tangan dekat dekat alat yang pemegang tangan tu, gantungkan dan dia pegang dan dia boleh tidur. Tidur sambil berdiri kau. Alat itu pun dicipta. Serius. Serius, betul. Dia orang punya inovasi memang cepat. Jadi so inovasi dia memang cepat. So itu bagusnya, okey, bila kerjasama dengan Jepun. Supaya apa? Dapat membawa masuk. Ya, Jepun paling maju. Dia orang kreatif. Dia orang memang kreatif. Jadi itu Jepun. Sampai alat macam tu pun ada. Alat macam tu pun ada. Kita lambat sikit. Okey, itu yang pertama, okey, untuk pemindahan teknologi. Yang kedua iaitu untuk membentuk hubungan perdagangan. Di mana bila hubungan perdagangan, maka kita boleh jual barang-barang kita ke negara-negara yang maju. Tak mustahil satu hari nanti kita boleh menjual keropok leko di Jepun. Keropok leko di Jepun. Nanti kita boleh tengok kat Jepun nanti orang makan keropok leko. Begini dia makan. Kena keropok leko yang liat kan. Begini dia makan. Okey, jadi tak mustahil tak mustahil. Kerana hubungan perdagangan. Itu. Okey. Yang ketiga iaitu luaskan pasaran. Luaskan pasaran. Luaskan kuasamu. Kata JDT. Kata JDT, luaskan kuasamu. So sama juga. Luaskan pasaran. Asyik niaga dalam Malaysia je. Why not niaga sampai luar negara? Betul tak? Contohnya macam cikgu sebenarnya ada idea tau untuk menjual tanjak, okey, untuk menjual tanjak sampai ke Jepun. Jadi mana tahu satu hari nanti kan orang Jepun kita tengok dia pakai tanjak. Untuk apa? Untuk smart, untuk gaya, untuk trend. Tiba-tiba pakai tanjak jadi trend dekat Jepun. Kemudian sampai ke Korea. Korea pula BTS pakai tanjak buat menari. Tak ke bangga ke kau? BTS pakai tanjak menari. Kan? Luaskan pasaran. Benda tak mustahil. Nak tak nak aje. Okay. So luaskan pasaran. Okay. So orang Korea pakai tanjak, pakai baju Melayu sekali. Tak boleh, Ril. Jangan. Kalau orang Korea pakai tanjak, pakai baju Melayu, lagilah fanatik lah perempuan-perempuan di Malaysia ni. Habis. Kan? Mesti kan kata, oh cute-nya. Habislah. Habis saham kita, Ril, jatuh. Habis saham kita. Jangan. Tergugat kita, lelaki-lelaki Melayu tergugat. Nanti dia orang tak pandang lelaki Melayu. Terus pakai baju kurung. Itulah pasal. So jangan. Baik. Kemudian yang keempat iaitu untuk meningkatkan pelaburan, di mana dengan kerjasama ekonomi ini maka akan meningkatkan pelaburan, di mana mereka melabur dalam negara kita dan kita pun boleh melabur di negara mereka. Okey, so ramai kata tak suka K-pop. Seriously, cikgu boleh angkat tangan, cikgu join kamu. Cikgu pun tak berminat dengan K-pop. Okey, satu-satunya benda yang cikgu tengok daripada Korea hanyalah Running Man. Itu je lah yang cikgu tengok. Okey, Running Man. Okey, itu je lah. Yang lain cikgu tak tengok. Okey, muka plastik. Running Man best gila lah kan. Kau tak tahu ke kawan cikgu dekat situ? Okey, kawan cikgu dekat situ. Siapa? Tu kan Kim Jong Kook tu. Kawan cikgu lah tu. Sebab kami sebaya. Cikgu dengan dia sebaya sebenarnya. Cikgu dengan dia sama umur. Nampak tak?
Tak suka Running Man. Okey. Baik Rahman. Okey. Baik. Kemudian itu yang keempat, meningkatkan pelaburan. Yang kelima, kita memperoleh bahan mentah. Yang mana dengan kerjasama ekonomi kita boleh memperoleh bahan mentah yang kita tak ada. Yang kita tak ada. Contohnya kan, kita kurang arang batu. Sebab tu kita import arang batu daripada Rusia. Kita tak ada susu lembu. Kita import daripada Australia dan juga daripada New Zealand. Kita import susu lembu. Jadi kita dapat memperoleh bahan mentah yang kita tidak ada. Itu yang bagusnya kerjasama ekonomi ni. Dan yang keenam, kita boleh mendapatkan bekalan buruh asing. Di mana kita tahu bahawa sebenarnya negara kita ni, kalau kita lihat, bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan tinggi, kemudian ladang-ladang, jarang ada orang Malaysia yang kerja sebagai pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja pembinaan ataupun pekerja-pekerja pertanian. Jarang. Yang pekerja-pekerja kontrak kebanyakannya orang-orang Indonesia, kemudian orang-orang Bangladesh. Kemudian kalau kita tengok pertanian, orang Bangladesh juga, orang Indonesia. Jadi kita mendapat bekalan buruh itu hasil kerjasama ekonomi ini. Kenapa tak suruh orang Malaysia? Cikgu nak tanyalah korang. Korang nak ke kerja kontrak? Korang nak ke kerja sebagai pekerja binaan ataupun pekerja di pertanian ataupun di ladang-ladang? Korang nak? Tak nak punya ni. Okey. Takut. Boleh je jadi ada duit. Oh iya ke? Tak nak korang kerja mencangkul, bercucuk tanam, kemudian dengan kotor, panas. Orang Malaysia tak nak. Kebanyakan orang Malaysia nak kerja kat mana? Kat aircon, kat dalam office, aircon, ataupun kerja hantar-hantar barang, boleh jalan-jalan. Itu orang Malaysia. Okey. Jadi jangan bohonglah Airil. Kan? Setiap bulan cangkul dengan sabit pun tak kenal. Kan? Jadi sebab itu perlu dapatkan bekalan buruh asing untuk bekerja dalam negara. Penting sebenarnya. Okey. So kalau kita lihat sini buruh asing mempermudahkan kemasukan tenaga buruh asing. Dengan kerjasama ekonomi kita dapat mempermudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perladangan, perkilangan, pembinaan. Even sampai sekarang kalau kamu lihat kebanyakan kilang pun kan, pekerja-pekerjanya daripada Nepal, daripada Bangladesh. Orang Melayu kerja kilang susah nak jumpa lah sekarang. Jadi keperluan kilang itu penting. Buruh-buruh asing ni. Dan ada juga tenaga buruh profesional yang kita boleh miliki seperti pengurus, jurutera dan doktor perubatan yang kebanyakannya berasal dari negara-negara maju. Jadi ini profesional lah. Ini banyak di KL lah. Kalau kamu tengok di KL, banyak pengurus-pengurus, eksekutif, engineer yang datang daripada Jerman, yang datang daripada Europe. Itu bekerja di negara kita. Kita boleh dapat tenaga buruh yang profesional dan tenaga buruh yang kurang mahir, kebanyakannya berasal dari negara-negara membangun seperti Bangladesh, Myanmar, seperti Indonesia, Vietnam. Jadi itu antara kita kata sebagai buruh-buruh yang kurang mahir. Baru-baru ni cikgu pergi ke negara membangun tu apa cikgu? Negara yang belum maju. Dia baru nak membangun, dia belum maju. Negara yang belum maju. Baru-baru ni cikgu pergi ke summit USG. Kemudian cikgu ada satu kedai jual kasut semua. So cikgu pergi nak beli kasut kat situ. Kemudian ada dua orang perempuan berbual-bual dalam bahasa yang cikgu tak faham. Cikgu nak bayar ni. Kemudian dia berbual-bual dalam bahasa yang tak faham. Cikgu tanya dia, kamu guna bahasa apa sebenarnya? Jadi dia kata, ini sebenarnya bahasa Myanmar. Bayangkan pekerja Myanmar, orang Myanmar diambil bekerja di bahagian jualan. Nampak tak? So ini bukti bahawa negara kita banyak mengambil buruh-buruh asing. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia maknanya pekerja-pekerja ini
Maknanya keperluan pekerja tu kita dapat penuhi. Tapi keburukannya orang Malaysia yang tak ada kerja nanti. Orang Malaysia yang tak ada kerja nanti. Sebab habis kalau semua pekerjaan diberikan kepada buruh asing, habis buruh-buruh tempatan ni nak bekerja sebagai apa? Kan, nampak tak? Jadi itu keburukan dia lah. Baik. Kemudian pemindahan teknologi. Menggalakkan pemindahan teknologi. Itu logat Kelantan je. Pemindahan teknologi antara negara maju dengan negara membangun, iaitu dengan cara apa? Pembelian terus barangan modal. Iaitu kalau kita beli mesin, kita beli jentera, serta peralatan lain dari negara luar, maka kita telah melakukan pemindahan teknologi daripada negara maju ke negara kita. Kemudian pembelian equity, iaitu syarikat asing memiliki equity ataupun saham dalam syarikat tempatan dan melatih pekerja-pekerja tempatan dalam syarikat tersebut. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, kalau kamu ingat kereta Proton, kilang Proton. Kilang Proton, dia telah buat kerjasama dengan syarikat Geely daripada China. Sebab Geely telah membeli saham daripada Proton. Maka Geely telah membawa masuk model-model yang terbaru, kemudian juga melatih pekerja-pekerja tempatan untuk membina model-model baru. Apakah model yang kerjasama antara Geely dan juga Proton? Contoh Proton X70, Proton X9, X50, coming soon Proton X90. Jadi itu adalah kita kata sebagai pembelian equity oleh syarikat Geely, membeli syarikat Proton. Itu pembelian equity. Itu juga pemindahan teknologi. Kemudian perjanjian pelesenan, di mana syarikat tempatan menjadi pengedar produk keluaran syarikat asing. Sebab itu, di negara kita ada syarikat-syarikat yang menjadi pengedar bagi produk seperti Adidas, seperti seperti Nike, Al-Ihsan contohnya. Al-Ihsan sebenarnya adalah syarikat pengedar produk bagi peralatan sukan ini. Jadi dia pengedar produk yang sah daripada syarikat asing. Itu perjanjian pelesenan. Kemudian peraturan paten dan cap dagang. Syarikat tempatan mengeluarkan produk-produk keluaran syarikat asing menggunakan jenama yang sama. Keluarkan produk keluaran syarikat asing menggunakan jenama yang sama. Contoh apa? Contoh kita boleh lihat seperti McDonald, KFC. Kita tahu kan McDonald sebenarnya daripada Amerika. Tapi syarikat daripada sini, dia beli franchise itu dan dia keluarkan produk-produk keluaran syarikat McDonald itu menggunakan jenama yang sama, iaitu jenama McDonald. Tapi still keluarkan burger yang sama lah. Tapi produk-produk tempatan. Burger-burger yang sama. Jadi itu peraturan paten dan cap dagang. Serta satu lagi pemindahan teknologi iaitu aliran sumber manusia. Pekerja ataupun pakar-pakar asing akan dibawa masuk ke dalam negara dan memberikan latihan sambil bekerja untuk para pekerja tempatan. Itu dikatakan aliran sumber manusia. So ini yang dikatakan sebagai pemindahan teknologi. Bagusnya untuk kerjasama ekonomi. Selain daripada itu, hubungan perdagangan di mana membuka peluang untuk negara menjalinkan hubungan perdagangan serta mendapat keistimewaan seperti pengecualian cukai, pengurangan tarif, kuota dan juga embargo. Tiga-tiga ini sebenarnya adalah sekatan ekonomi. Nanti kita akan lihat. Tarif, kuota dan juga embargo. Jadi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, dan juga Matrade, MITI dan juga Matrade. Tengok nama ni yang betul MITI dan Matrade adalah agensi yang menguruskan perdagangan di Malaysia. MITI dan Matrade. Dan dari sudut pasaran kerjasama ekonomi ini, ASEAN, IMTGT semua tu membolehkan negara-negara yang bekerjasama meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Contohnya, Brazil ekspor kayu balak.
ke negara-negara seperti India, China, Vietnam dan Singapura. Dan Rusia mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan juga Turki. Macam mana boleh berlaku ekspor import ini? Kerana ada kerjasama ekonomi. Apa yang penting? Kerjasama. Nampak tak? Kerjasama. Okey. Kemudian pelaburan. Okey. Mereka menggalakkan dengan kerjasama ekonomi ini dapat menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Terdapat dua jenis pelaburan. Dua jenis pelaburan iaitu pelaburan equity dan satu lagi iaitu pelaburan langsung asing ataupun FDI, Foreign Direct Investment, FDI. So pelaburan equity ni maksudnya adalah seperti syarikat Geely tadi membeli saham Proton. So itu pelaburan equity, membeli saham. Tetapi kalau pelaburan langsung asing ni macam mereka membuka operasi syarikat asing. Seperti syarikat kereta, telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik di Malaysia. Contohnya, FDI ni contohnya macam apa tahu? Macam syarikat Honda. Syarikat Honda dia buka kilang dekat Batu Berendam, Melaka. Kilang pemasangan kereta Honda Civic dan Honda City. Itu pelaburan langsung asing, FDI. Begitu juga dengan syarikat Samsung buka kilang dekat Senawang. Jadi itu pun dipanggil FDI. Okay. So Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan Singapura banyak melabur di Malaysia dalam sektor elektrik, elektronik, industri besi dan keluni, minyak dan gas serta perkhidmatan. Dan bahan mentah. Kalau kita lihat bahan mentah membolehkan, kerjasama ekonomi membolehkan sebuah negara memperoleh bekalan bahan mentah daripada rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. Contoh, China mengimport petroleum mentah daripada beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan Rusia. Manakala Mexico dan Kanada merupakan antara negara utama yang mengimport gas asli daripada Amerika Syarikat. Jadi inilah kita kata sebagai kepentingan kerjasama ekonomi dunia. Iaitu yang pertama kita tahu mendapatkan buruh asing, yang kedua pemindahan teknologi, yang ketiga hubungan perdagangan, yang keempat boleh meluaskan pasaran, yang kelima boleh melakukan pelaburan dan yang keenam untuk memperoleh bahan mentah. Tentang tarif, kuota dan embargo. Tarif tu apa cikgu? Tarif tu ialah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan yang diimport. Barangan import yang terkenal apa tahu? Iaitu kereta. Sebab itu kalau kamu tengok kereta seperti Toyota, Honda ataupun kereta-kereta Ford Mustang semua kan, kenapa harga dia 200,000, 180,000, mahal-mahal? Kerana cukai yang tinggi dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan-barangan yang diimport itu. Tujuan dia kenapa dikenakan cukai yang tinggi cikgu? Pertama, untuk memperoleh keuntungan. Kerajaan nak memperoleh keuntungan daripada cukai itu. Yang kedua, tujuan dia untuk melindungi syarikat-syarikat kenderaan di Malaysia. Contohnya apa? Proton dan Pro 2. Harga Proton katakanlah 80,000, 70,000 kan, harga Proton. Kalau katakan Honda, Toyota pun jual dengan harga yang sama 70,000, 60,000, agak-agaknya orang Malaysia beli yang mana? Beli Proton ke beli Toyota? Yang mana satu? Mana satu yang orang Malaysia akan beli? Kalau diberi Proton dan juga Toyota, mana satu? Macam kamu sendiri, mana satu kamu nak beli? Proton ke ataupun Toyota? Kalau harga dia dua-dua sama, 70,000. Ya, betul. Sudah tentulah kamu akan beli Toyota.
Sebab apa? Sebab kualitinya lebih baik berbanding dengan proton ataupun Pro 2. Yes. Tapi oleh kalau macam tu, maknanya kalau seluruh rakyat Malaysia beli Toyota, Honda pun semua sebab harga yang sama, habislah proton dan Pro 2. Nampak tak? Jadi sebab itu kerajaan nak lindungi proton dan Pro 2 ini, maka kereta-kereta import dinaikkan cukai. Supaya apa? Supaya harganya mahal dan orang-orang di Malaysia yang berkemampuan hanya mampu membeli proton dan Pro 2. Jadi ini dapat meningkatkan jualan bagi kereta proton dan Pro 2. So itu cukai. Kuota pula ialah kuantiti barang yang dibenarkan untuk dibuat ataupun dijual dan lain-lain. Contohnya, kalau katakan Honda dengan Toyota tadi, Toyota nak bawa masuk kereta dia kat dalam Malaysia, boleh. Tapi kerajaan telah tetapkan bahawa untuk Toyota, satu bulan kamu boleh bawa masuk hanya 10,000 unit sahaja satu bulan. Honda pun sama, 10,000 unit sahaja sebulan. Tak boleh lebih. So kalau katakan ramai kata, kami tu kalau ramai yang nak beli Toyota dengan Honda macam cikgu. Kalau ramai yang nak membeli Toyota dengan Honda pada waktu itu, mereka kena tunggu bulan yang kedua. Kalau ramai juga, kena tunggu bulan yang ketiga. Sebab itu beli kereta ni kadang-kadang kena tunggu sampai 3 bulan. Kalau kereta import lah. Kerana apa? Kena tunggu turn. Kena tunggu turn untuk kereta tu dibawa masuk. Jadi itulah kuota. Sebab kerajaan tetapkan had kuantiti barang yang boleh dibawa masuk. Itu kuota. Dan embargo pula ialah larangan mengekspor dagangan ke sesebuah negara. Memang ada. Memang ada. Betul. Betul Airil. Memang betul. Larangan mengekspor dagangan ke sesebuah negara adalah larangan untuk kita melakukan hubungan dagangan dengan negara-negara tertentu. Terutama sekali, negara kita tak buat hubungan dagangan dengan Israel. Kita tak buat hubungan dagangan dengan Israel. Dan itu dipanggil embargo. Kerana apa? Kerana kita tidak bersetuju dengan tindakan Israel terhadap rakyat Palestin, itu satu. Dan yang kedua, kerana apa? Kerana kita tidak mengiktiraf, Malaysia tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Tetapi menganggap negara itu sebenarnya adalah negara Palestin. So bukan negara Israel. Sebab itu kita tak buat hubungan dagangan dengan Israel. Itu dipanggil embargo. Larangan mengekspor dagangan ke negara-negara tertentu. Jadi itulah contoh-contoh bagaimana tarif, kuota dan juga embargo. Maka dengan itu kita telah berjaya menamatkan bab yang ke-9. Bab yang ke-9 iaitu sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Dan seimbas lalu kita telah lihat bahawa pernah buat kat negara Amerika kan cikgu? Ya betul. Saudi Arabia pernah buat kat negara Amerika betul. Tapi dia acah je man. Kan? Dia acah je. Sudahnya kalau kita tengok Saudi Arabia, Arab tu adalah antara negara yang paling banyak buat hubungan dengan Amerika. Tak saya sebab tu kalau kita tengok di kawasan-kawasan Arab Saudi banyak iaitu banyak perniagaan Amerika. Seperti ada kedai Starbucks lah, ada McDonald lah, kemudian ada kereta-kereta seperti Chevrolet, kemudian juga ada GMC. Model-model kereta tu banyak di Arab Saudi. Kerana apa? Kerana Arab Saudi memang buat hubungan baik dengan Amerika. So itu punca dia. Baik. So sumber-sumber jadi yang utama kita telah pelajari tentang petroleum, sumber tenaga bahan bakar, petroleum, gas asli dan arang batu, dan sumber tenaga alternatif seperti geoterma, angin, ombak, suria, air dan juga biomass. Manakala contoh kerjasama ekonomi antarabangsa ada seperti ASEAN, IMSGT, IMTGT, EU, APEC dan juga WTO. Dan kalau kita lihat kesan krisis semula jadi di dunia di mana dari sudut ekonomi akan menjejaskan pendapatan,
kenaikan harga sumber, peningkatan kos sara hidup, dan juga dari sudut masyarakat, krisis sumber menjadi ini akan menyebabkan peningkatan kadar kemiskinan, peningkatan kadar kebuluran, dan masalah jenayah serta sosial. Selain daripada itu, kalau kita lihat, krisis sumber menjadi juga menyebabkan perebutan kawasan dan konflik politik. Serta dari sudut alam sekitar, akan berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar, ketidakseimbangan alam sekitar dengan ekosistem, sumber semakin berkurangan, dan kemusnahan flora dan fauna. So, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa adalah untuk mendapatkan buruh asing, pemindahan teknologi, hubungan perdagangan, meluaskan pasaran, dan juga pelaburan serta untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi, kita pun telah pun menamatkan bab yang ke-9 ini. Okey, baik. Ada sebarang soalan ingin ditanyakan? Ada tak soalan-soalan yang ingin ditanyakan? Silakan kalau nak tanya. Ya. Mungkin nak tanya apa-apa? Ya. Ada nak tanya tak? Ke tidur korang ni? Mentang-mentang lah kat luar tu sejuk aja kan? Ya Abdul Rahman. Ya Man. Kira? Ya. Ya. So yang lain-lain macam mana? Semua senyap je. Okey, baik.